Paparan dari negeri di bawah bayu, Gabungan Persatuan Fuchau Sabah digesa bantu kerajaan majukan Sabah. Perinciannya terus saja bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan. Ya Zahira, Gabungan Persatuan Fuchau Sabah dan Labuan yang kini mempunyai 11 buah ahli gabungan digesa bersama-sama membantu usaha kerajaan memajukan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur berkata, masyarakat Fuchau telah banyak menyumbang kepada pembangunan ekonomi negeri melalui perdagangan dan perniagaan. Sehubungan itu, beliau berharap masyarakat Fuchau terus berusaha untuk mencapai kecemerlangan dalam pelbagai bidang yang diceburi, terutama dalam membantu pemulihan ekonomi selepas pandemik COVID-19. Ini termasuk menyokong usaha kerajaan negeri untuk memulihkan ekonomi selain menjayakan pelan pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya (SMJ). Datuk Haji G berucap pada Majlis Makan Malam Gala meraihkan Tahun Baharu Cina 2024 serta upacara angkat sumpah Jawatankuasa Pemimpin Penggal ke-4 2023-2025 Gabungan Persatuan Fuchau Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Gabungan itu antara organisasi masyarakat Cina terbesar di Sabah yang menghimpunkan pelbagai kekuatan untuk terus memperkukuh perpaduan, seterusnya membawa pembangunan dan perubahan bukan sahaja kepada komuniti Cina, malah rakyat secara keseluruhannya. Dalam pada itu, Ketua Menteri berkata kerajaan negeri sentiasa menekankan dasar keadilan dan kesaksamaan dalam membantu rakyat tanpa mengira agama dan bangsa. Ini dapat dilihat menerusi peruntukan sebanyak 56.75 juta ringgit untuk pembangunan badan-badan agama bukan Islam, sekolah mubalik, sekolah jenis kebangsaan dan persendirian. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat menggalakkan lebih banyak kerjasama dan penglibatan masyarakat demi membina sebuah masyarakat yang prihatin. Menterinya Datuk James Ratib berkata, kebersamaan semua lapisan masyarakat dalam usaha itu amat diharapkan agar tiada ketinggalan seharusnya dapat meningkatkan impak dalam memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Beliau menyatakan demikian ketika berucap pada Malam Penghargaan 2023 Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah MPMS di Kota Kinabalu. Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dan isteri Topuan Nurlidah Tan Sri RM Jasni hadir sebagai tetamu kehormat pada majlis ini. Seramai 14 individu dan wakil pertubuhan menerima penghargaan dan sumbangan perkhidmatan mereka dalam majlis ini. Tun Dr. Johar turut berkenan menyampaikan anugerah kepada tokoh sukarelawan kebajikan dan sumbangan ikhlas kepada individu, badan korporat dan pertubuhan kebajikan yang telah banyak menyumbang bakti dan kewangan demi kebajikan dan kesejahteraan masyarakat di Sabah. Majlis disarikan dengan persembahan musikal Suara dari Hati yang mengetengahkan penyertaan orang kurang upaya dalam dunia seni tari dan muzik. Tabika Perpaduan kekal sebagai medium untuk memupuk semangat muhibah warga pendidik, ibu bapa dan komuniti seterusnya membentuk perpaduan antara kaum. Penubuhan Tabika Perpaduan juga menyediakan medium bagi mendidik anak-anak mengenai pendidikan rukun negara sekaligus memupuk semangat cintakan negara. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Ruslan Muharram berkata setakat ini terdapat 1,702 buah tabika perpaduan ditubuhkan di seluruh negeri. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan convocation dan program Pintar Kreatif Tabika Perpaduan Daerah Beaufort dan Membakut di Dewan Datuk Seri Panglima Dun Banir Beaufort. Pada majlis ini seramai 102 murid Tabika Perpaduan di daerah Beaufort dan Membakut menerima sijil masing-masing. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan termasuk pameran bahan bantu mengajar kanak-kanak dan pertandingan tarian. Seramai 153,672 individu bersamaan 8.9% penduduk Sabah berumur 18 tahun ke atas telah mendaftar menerusi sistem pangkalan data utama padu sehingga 25 Januari lalu. Pengumpulan data menerusi sistem padu adalah bagi memastikan segala inisiatif daripada kerajaan melibatkan bantuan dan subsidi dapat disalurkan kepada golongan sasar secara berkesan. Justru Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM Negeri Sabah, Muhammad Amri Idris, menggalakkan orang ramai membuat pengemaskinian maklumat secara dalam talian atau menerusi kaunter padu yang dibuka di lokasi-lokasi tertentu bagi mereka yang tidak mempunyai akses internet. Dari segi padu ni, kita juga
tidak meminggirkan ataupun tidak mengedepikan mereka yang kurang accessibility tentang internet lah. Kita membuka kaunter-kaunter yang berada di seluruh negeri Sabah ni lah. Di peringkat negeri Sabah, kita telah membuka kaunter sebanyak 119 kaunter meliputi seluruh daerah. Cuma kaunter-kaunter ini berada di lokasi strategik lah, yang mana ia akan melibatkan orang ramai. Muhammad Amri menyatakan demikian kepada pemberita semasa majlis temu mesra media bersama Dosem Tawau di Pejabat Dosem Tawau. Sementara itu, Pengarah Penerangan Sabah Jainisah Muhammad Nor memberitahu pihaknya juga giat mengadakan aktiviti turun padang untuk menyampaikan maklumat dan memberi penerangan mengenai kepentingan mendaftar dalam sistem padu. Usaha itu termasuklah mengadakan lawatan dari rumah ke rumah bagi memastikan maklumat berkenaan padu dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Dengan penglibatan aktif daripada pemimpin-pemimpin tempatan, pemimpin masyarakat, ketua-ketua komuniti, daripada komuniti madani sendiri, kita harap dengan penjelasan yang lebih terperinci secara bersemuka ni dapat membantu meningkatkan lagi pemahaman rakyat kita. Janisa bercakap kepada RTM semasa program turun padang di Kampung Tanjung Batu Laut, Tawau bersama Dosem Negeri Sabah, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat dan ketua-ketua komuniti. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Sabah Tanjung Batu, Datuk Muiz Picho menggesa masyarakat Tawau membuat pendaftaran dalam sistem padu sebelum 31 Mac depan. Pendaftaran boleh dibuat di mana-mana pejabat operasi Jabatan Perangkaan Tawau selain kaunter di Pusat Ekonomi Digital Perdi dan Pasar Tanjung di daerah itu. Jelas Datuk Muiz, padu akan memastikan rakyat menerima pelbagai bantuan dan insentif daripada kerajaan. Ia juga bagi meningkatkan kecekapan perancangan dan pengagihan sumber, terutama pengagihan subsidi dan bantuan kerajaan yang lebih bersasar kepada rakyat yang benar-benar layak. Datuk Muiz menyatakan demikian ketika berucap merasmikan program Malam Simfoni Rakyat, anjuran Jabatan Penerangan di Kampung Pasir Putih, Tawau. Angkatan Koperasi Malaysia Berhad Angkasa telah mengenal pasti potensi beberapa koperasi di negeri ini untuk diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Ini termasuk koperasi yang terlibat dalam bidang pelancongan yang menawarkan pelbagai aktiviti dan destinasi menarik kepada pelancong. Saya berkebetulan melawat beberapa koperasi, khususnya koperasi-koperasi yang memang terlibat dalam bidang pelancongan. Dan saya merasa kagum sebahagian daripada produk-produk yang mereka dah ada itu bukan untuk permintaan lokal tetapi juga untuk peringkat antarabangsa. Datuk Abdul Fattah berkata demikian kepada RTM semasa kembara jelajah Bonyo Angkasa ke Kilang Kasut Kosan, Papar. Jelajah bertujuan mengenal pasti potensi koperasi yang ada di Sabah untuk diketengahkan ke peringkat global. Terdahulu beliau menyampaikan sijil keanggotaan koperasi kepada 3 buah koperasi baru berdaftar sekitar Papar dan Bungawan, seterusnya merasmikan jualan patut yang menawarkan potongan harga sehingga 30% bagi barangan keperluan harian. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama dengan Zahira. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Jam.